Hai, saya Fizuddin dari Universiti Bangsa Malaysia. Pendapat saya, undi 18 perlu terus diperkasakan lagi dari semasa ke semasa kerana mereka perlu disedarkan kepentingan mereka sebagai pengundi, bukan sahaja dalam menjalankan tanggungjawab untuk mengundi, tapi juga sebagai penentu kepada kemajuan di masa hadapan dari segi ekonomi, politik, sosial dan juga semasa. Hai, saya Winslah Santiran daripada Universiti Malaysia Perlis. Saya berpendapat bahawa undi 18 adalah sangat penting untuk setiap orang masyarakat di Malaysia ini supaya mereka lebih mengetahui mengenai politik di negara ini. Saya Amir Ahmad, pelajar Universiti Toran Malaysia. Saya mengharapkan kempen undi 18 ini diteruskan dari masa ke semasa agar mereka sedar kepentingan mereka sebagai pengundi yang berdaftar dan kepentingan undi mereka dalam menentukan hala tuju dan juga masa depan negara. Saya Bishwani Ana Perempuan Kumar dari Universiti Utara Malaysia. Saya sebagai pengundi pertama, saya menyarankan pihak politik perlu mengadakan kempen dengan lebih kerap di universiti-universiti, terutama di universiti, supaya anak-anak muda lebih mengenali politik dan mengenali hak-hak mereka untuk mengundi. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Haidar Ali dan rakan penyampai. Saya Nurul Nadia Muhammad Kamarul Zaman. Baik, Nadia, pilihan raya umum PRU ke-15 sekali lagi membawa bah besar kepada negara, tampuk kepimpinan negara. Sekali lagi bertukar arus, tapi hari ini kita bukan nak bercakap tentang PM ke-10, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sebagainya. Hari ini kita akan membincangkan topik yang sebenarnya lebih penting daripada itu. Betul tu Aida, kalau sebelum ini PRU 13 digambarkan sebagai tsunami masyarakat Cina, PRU 14 pula tsunami Melayu, dan kali ini PRU 15 digambarkan oleh bekas Timbalan Pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, iaitu sebagai hayunan undi 18. Baik, webinar hari ini tidak sama sekali bertujuannya untuk mempersoalkan keputusan pilihan raya, sebab kita pun dah tahu keputusannya baik. Itu juga tidak mempunyai kecenderungan untuk memihak kepada sebarang agenda parti maupun pemimpin, tapi ia merupakan indikasi analisis jujur dan wadah penyelesaian kepada pelbagai isu melibatkan golongan pengundi baru, iaitu pengundi muda undi 18 ni, Haida. Betul, kita sebenarnya menjunjung tinggi bandar rakyat yang telah menyuarakan pilihan mereka pada tanggal 19 November 2022 lalu. Jadi webinar kempen kesedaran undi 18 dan kesan kepada kestabilan negara menjadi wadah lestari yang pada akhirnya bakal menjadi cerminan dan rujukan kepada kesemua pemegang taruh dalam blok demokrasi di Malaysia yang terdiri daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, pemimpin, parti politik dan golongan muda itu sendiri. Ya, baik, menurut statistik kira-kira 1.3 juta daripada 21.1 juta rakyat yang layak mengundi pada PRU 15 ini melibatkan golongan bawah 21 tahun. Dan bagi membincangkan perihal undi 18 ni, Haida, bersama kita di talian Zoom ketika ini iaitu Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, iaitu pensyarah sosiologi politik dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, menganalisis politik prominent ya, yang sebenarnya tidak perlu lagi diperkenalkan, Haida. Dan terima kasih Profesor untuk masa yang diluangkan. Terima kasih atas jemputan. Okey. Baik, Profesor, keputusan PRU 15 yang sangat mengejutkan hari ini disifatkan sebagai hayunan undi 18. Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar menggambarkan ia sebagai sangat berselera dan sukar dirama. Jadi mungkin Profesor ada komen atau sendiri. Ya, saya setuju bahawa pola ataupun gelagat pengundian dalam kalangan pengundi muda ini sukar dibaca dari awal, dan kalau kita perhatikan pengundi muda ini bilangannya meningkat, apatah lagi ini kali pertama kita memperkenalkan undi 18, dan dalam konteks itu kita melihat jumlah pengundi sudah berubah daripada 14.9 juta kepada hampir 22 juta, dan dalam lingkungan 7 juta ini 1.4 juta sahaja yang sebenarnya tergolong dalam kategori 18 hingga 20 tahun, manakala bakinya adalah mereka yang secara automatik telah didaftarkan, yang sebelum ini tidak pernah keluar mengundi, dan barangkali di dalam pilihan raya kali ini sudah membuat keputusan untuk keluar mengundi dan juga mencorakkan
keputusan yang telah kita lihat kali ini. Walaupun keputusan sedikit memeranjatkan kerana pertembungan yang besar dijangka di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, tetapi akhirnya dibolosi oleh Perikatan Nasional sehingga mampu untuk menang 73 kerusi. Jadi saya melihat bahawa mungkin di peringkat awal ini boleh kita perihalkan, kita boleh menyatakan bahawa kelompok yang berumur 18 tahun ke atas dan juga mereka yang kali pertama keluar mengundi telah sedikit sebanyak mempengaruhi pola pengundian yang barangkali memerlukan perincian yang lebih besar. Kalau sebelumnya kita lihat di pilihan raya negeri Johor, mereka tidak keluar mengundi. Itu kali pertama sebenarnya sepatutnya diperkenalkan undi 18, tapi tak keluar mengundi. Tiba-tiba untuk PRU keluar mengundi dan kita melihat beberapa gelombang yang agak berbeza sehingga mempengaruhi keputusan secara menyeluruh. Baik Prof, saya sebelum ini bertugas dan membuat liputan berita sepanjang PRU 15 ni di Terengganu Prof, dan rata-rata pengundi muda yang saya temui menyuarakan pandangan mereka bahawa sebenarnya mereka tidak bersedia walaupun di saat-saat akhir nak mengundi esok ni, tapi mereka berkata mereka tak tahu parti mana mereka nak pilih, dan akhir sekali mereka meletakkan tanggungjawab itu untuk memilih, bertanyakan kepada ibu bapa siapa parti, siapa calon yang nak diundi pada PRU 15 hari itu, Haidar. Dan adakah ini naratif yang menunjukkan bahawa sebenarnya pengundi muda ini yang pertama kali ini sebenarnya masih belum bersedia untuk mengundi? Saya kurang bersetuju kalau dikatakan golongan muda ini tidak bersedia untuk mengundi. Berumur 18 tahun, kita telah memberikan mereka pelbagai pengiktirafan. Berumur 18, mereka boleh berkahwin. Mereka boleh memiliki lesen kereta ataupun motor. Mereka boleh menubuhkan syarikat sendiri. Mereka boleh menjadi askar ataupun polis. Dalam soal keselamatan pun, kita memberikan amanah tersebut kepada mereka. Kenapa tidak di dalam soal untuk menentukan masa depan negara? Bermakna, saya rasakan pengiktirafan dan juga penghormatan sewajarnya diberikan oleh parti politik di dalam menyelami keperluan, kemahuan dan juga apa sebenarnya yang menjadi citra rasa golongan muda ini. Apakah ada beberapa parti politik dan pemimpinnya tidak membaca apa sebenarnya kemahuan mereka sehingga gagal untuk membawa mereka ke dalam kelompok sokongan kepada parti mereka sehingga wujud desus-desus menyatakan bahawa mereka tak boleh nak buat keputusan dan bergantung kepada orang lain. Memanglah kita tahu ada pelbagai ejen sosialisasi yang memainkan peranan dalam menentukan pengaruh kepada pola sokongan kita. Satu adalah keluarga. Memang keluarga mainkan peranan besar kerana kita menghabiskan banyak masa dengan mereka. Ada sebahagian daripada keluarga kita bercakap, berbincang tentang soal politik di rumah dan itu mungkin akan sama ada mempengaruhi kita ataupun kita bersetuju dalam tidak bersetuju, dan bila masuk kepada pusat daerah mengundi kita memangkah sesuatu yang barangkali bercanggah dengan keputusan dalam keluarga. Kedua, rakan sebaya juga mainkan peranan besar. Banyak peranan kita lihat telah ditonjolkan oleh rakan sebaya. Apatah lagi dalam konteks sokongan kali ini, kenapakah Perikatan Nasional muncul dengan keupayaan memenangi banyak kerusi? Analisis awal menunjukkan pendekatan yang diambil untuk menggunakan pakai TikTok, Instagram, media sosial secara sepenuhnya berbanding dengan parti lain. Walaupun ada digunakan, tetapi tidaklah sebaik yang dipapar oleh Perikatan Nasional. Apakah itu sebenarnya juga telah memanjangkan informasi dan maklumat yang cuba disalurkan oleh rakan-rakan sebaya kepada kawan mereka? Tetapi waktu yang sama wujud juga polemik ataupun dilema. Bagaimana PAS yang kurang menggunakan media sosial mampu untuk mempengaruhi sokongan berbanding dengan parti lain? Apakah simbol yang digunakan itu juga telah menarik sokongan kepada mereka? Kerana itu adalah satu lagi persoalan ya. Bagaimana PAS muncul beri menang di Terengganu, di Kelantan, menerokai atau membolosi sokongan di Pahang dan Perlis agak ketara. Analisis awal kami juga menunjukkan ini merupakan strategi yang telah pun dari awal membawa kepada sokongan kepada PAS. Barangkali disebabkan munculnya sekolah tahfiz, sekolah agama
pendakwa-pendakwa bebas yang mempunyai kecenderungan menjadi antara yang meminta sokongan itu disalurkan kepada PAS, selebriti yang turut secara terbuka menyatakan sokongan. Kesemua ini telah menjadi ejen kepada perubahan pola sokongan dalam kalangan golongan muda ini. Yang ketiga, media. Media juga memainkan peranan besar. Macam saya katakan tadi, media sosial, di samping kita lihat penggunaan TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, komunikasi yang komprehensif yang juga komunikasi sesama mereka juga telah menyebabkan perubahan untuk mempengaruhi pola yang dikatakan keliru pada peringkat awal, akhirnya sampai kepada mereka. Yang keempat, di samping keluarga, rakan sebaya, media, agensi berwajib juga mainkan peranan besar dalam sama ada mempengaruhi sokongan kita kepada mereka ataupun kepada orang lain. Dan saya percaya ada sebahagian golongan muda yang meletakkan pemimpin tertentu sebagai pemimpin yang dijadikan idola ataupun contoh kepada mereka yang menjadi ikutan. Dan mungkin disebabkan itu juga pola itu diberikan bukan saja kepada pemimpin tapi juga parti yang diwakili. Jadi kesemua ini merupakan antara ejen yang telah mainkan peranan besar dalam mempengaruhi pola sokongan dalam kalangan golongan muda. Tapi akhirnya diri sendiri, inisiatif yang diambil sendiri, baik daripada apa yang diterima daripada keluarga, rakan sebaya, media, daripada pemimpin, akhirnya inisiatif itu juga telah menyebabkan mereka mampu untuk membuat keputusan. Saya melihat apabila pola sebegini muncul dalam pilihan raya ke-15, seolah-olah mereka dah buat keputusan. Cuma di peringkat akhir, nak meyakinkan diri sama ada keputusan ini betul atau tidak, rasional ataupun mengikut emosional. Kalau dikatakan tsunami China lah yang berlaku pada tahun 2018, 2022 adalah tsunami dalam kalangan orang Melayu. Dia muncul daripada pantai timur, dia masuk ke belah utara, sampailah ke tengah. 2018, dia muncul daripada selatan. Johor roboh. Dia kemudian meningkat ke atas. Tapi yang ni dari atas. Jadi apakah 5 tahun dari sekarang kita akan melihat pola yang berbeza. Dan apabila wujudnya blok baru seperti Perikatan Nasional, ia memberikan pilihan kepada mereka yang belum diuji sepenuhnya. Mereka dah lihat Pakatan Harapan, mereka dah lihat pada Barisan Nasional, maka golongan muda ini yang mendapat informasi yang pelbagai barangkali membuat keputusan kenapa tidak diberikan peluang kepada yang lain. Baik Prof, kalau kita lihat 18 tahun sebenarnya umur habis sekolah Profesor. Jadi mungkin ada keperluan untuk golongan muda ini diberi pendedahan secara formal tentang proses pilihan raya dan kepentingan undi mereka dalam membentuk kerajaan dengan memperkenalkan subjek khusus di peringkat sekolah. Prof. Ya, saya telah banyak kali menyatakan bahawa literasi politik ini harus dimulakan di peringkat awal. Walaupun sekarang ni dalam mata pelajaran sejarah ada 1-2 halaman diceritakan tentang sejarah pilihan raya dan juga bagaimana ia dijalankan, kita memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dengan memerincikan bagaimana pentingnya kita mengundi. Simulasi boleh diadakan di sekolah dan juga kita boleh mengadakan aktiviti program secara berterusan dengan pihak berwajib untuk meningkatkan pemahaman ke atas soal yang berkaitan dengan pilihan raya. Barangkali ia boleh dimulakan sejak berumur 13 tahun lagi. Supaya bila mencecah umur 18, dia ada ilmu yang secukupnya. Dia tahu bagaimana pentingnya hak dan juga tanggungjawab itu dimainkan. Dia tahu bahawa ini juga boleh menentukan masa depan negara. Ia boleh menentukan susur galur pentadbiran dan juga kedudukan dalam menghasilkan sesuatu yang stabil dan juga menentu. Jadi pemahaman ke atas sistem, struktur, bagaimana pilihan raya ini memberikan mandat rakyat dalam pembentukan sebuah kerajaan daripada undian yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat harus diperincikan. Dan saya percaya ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan program. Tidak semestinya satu subjek khas. Kalau begitu nanti kita akan ada banyak subjek. Bila cakap tentang soal integriti, kita nak satu subjek yang berbeza. Bila cakap tentang kerencaman budaya, kita nak ke satu subjek. Kemudian cakap tentang pilihan raya, kita nak satu subjek. Bila cakap tentang moral dan etika, kita nakkan satu subjek. Jadi saya rasakan lebih baik ianya diadun dalam mana-mana subjek
supaya menampakkan kesungguhan mereka yang menyalurkan informasi kepada pelajar itu tahu apa sebenarnya yang perlu disampaikan, dan yang penting di sini adalah bukan saja menyalurkan informasi yang betul, tetapi yang sampaikan itu juga harus mempunyai pendekatan yang berbeza-beza supaya ianya tidak membosankan pelajar untuk mengetahui lebih mendalam secara kreatif, berfikiran di luar kotak, bagaimana ia boleh dilaksanakan. Misalnya di USM 3 tahun lepas dia adakan simulasi. Satu kerjasama di antara Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan dengan SPR Negeri Pulau Pinang dilakukan, dan bagaimana dibuat seolah-olah satu pilihan raya yang betul. Ada parti pembangkang, parti kerajaan, ada yang bertanding, dan bagaimana pelajar-pelajar ini mengundi, proses itu dibuat seolah-olah menjadi template kepada pilihan raya yang betul. Barangkali ini antara perkara yang boleh dilakukan di sekolah untuk menzahirkan minat dan juga keinginan untuk terlibat di dalam politik ataupun gelanggang pemilihan masa depan negara. Bagi saya, yang penting di sini adalah bagaimana partisipasi politik itu harus dipertingkatkan melalui ejen-ejen sosialisasi yang saya rasakan mempunyai peranan yang signifikan dalam kita mendepani apa saja cabaran dalam penentuan pilihan raya akan datang. Sekarang ni kita lihat 14.9 kepada 22 juta. Di jangka 5 tahun akan datang, dia akan menjadi 27 juta. Dia akan meningkat. Setiap tahun dikatakan 500,000. Jadi parti politik harus melakukan pengkaderan politik, bagaimana menerap ataupun membawa mereka sertai aktiviti parti politik, dan juga memastikan kelangsungan minat mereka itu tidak sama sekali tergugat disebabkan oleh tingkah laku yang boleh membawa kepada kelesuan politik. Baik Prof, bersama kita juga di talian ini adalah peserta-peserta webinar, dan kami juga akan membuka platform ini untuk soal jawab bersama penganalisis iaitu Prof Siva, dan mungkin juga berkongsi pandangan tentang isu undi 18 ini. Mungkin antara siapa yang ingin bertanyakan soalan kepada Prof Siva? Hai Prof, boleh saya tanya soalan? Sila. Okey, ada ke untuk kita katakan pengundi muda ini antara punca utama yang menyebabkan parlimen kita tergantung? Pertama kali dalam sejarah tidak pernah parlimen tergantung hingga menyebabkan pemilihan Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan itu mengambil masa berhari-hari. Ada juga analisis yang mengatakan mereka ini masih cetek ilmu tentang politik. Boleh Prof ulas sikit tak tentang tu? Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Bagi saya tidak akan membebankan hanya pengundi muda ke atas soal parlimen tergantung. Parlimen pernah tergantung pada tahun 1969. 3 hari selepas keputusan pilihan raya ketiga diumumkan pada 10 Mei 1969, berlaku rusuhan perkauman disebabkan tidak boleh menerima keputusan yang yang berlaku pada tahun 1969, sehingga peti undi yang dibawa di Sabah dan Sarawak tidak dimasukkan, mageran diperkenalkan Majlis Gerakan Negara. Itu contoh pembentukan kerajaan perpaduan yang cuba kita zahirkan sekarang. Pernah ada Majlis Gerakan Negara, National Operations Council, dan bagaimana selepas itu kita lihat kesemua parti bergabung dalam satu gabungan yang dipanggil sebagai Barisan Nasional yang sebelumnya dikenali sebagai Parti Perikatan. Ini sejarah dia sedikit. Jadi bagi saya, walaupun ada sebahagian menyatakan golongan muda lah menjadi punca kepada perubahan yang berlaku sekarang ni, saya rasa tanggungjawab ini harus dipikul bersama. Dia bukan saja pemangkahan yang berlaku dalam kalangan golongan muda. Daripada pemerhatian dan juga temu bual saya di peringkat awal, golongan yang melangkaui umur 40 tahun juga telah memangkah kepada Perikatan Nasional misalnya. Apabila mereka sudah ada satu blok baru, mereka melihat ini adalah pilihan baru, kenapa tidak diberikan undi kepada mereka? Jadi sebab itu sokongan meningkat. Saya rasa Perikatan Nasional pun tidak menyangka akan memperolehi 73 kursi. Kerana andaian pada peringkat awal hanyalah sekitar 40-42 kursi.
menyebabkan angka-angka yang muncul, Pakatan Harapan dengan 82, Perikatan Nasional dengan 73, Barisan Nasional 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, yang bebas ada dalam sekitar 4, menunjukkan seolah-olah angka itu tidak memberikan satu keputusan yang hakiki, kerana angka ajaib yang diperlukan adalah 112. Dan sebelum ini pun, pembentukan kerajaan adalah berdasarkan kepada kerusi-kerusi yang dimenangi oleh parti-parti gabungan ini. Cuma dulu mereka wujud dalam satu gabungan besar. Sekarang ni mereka berselerak, berpecah. Jadi seolah-olah sekarang ni bila diperlukan masing-masing kembali semula bersama. Dan ini bukan satu yang baru. Seolah-olah ramai yang jangkakan ini satu yang baru. Yang barunya adalah Pakatan Harapan bekerjasama dengan Barisan Nasional dalam pembentukan kerajaan. Yang tak barunya adalah kerjasama pelbagai parti ini adalah menjadi amalan sebelum ini. Kalau kerajaan yang kita lihat sebelum ini, kalau kita lihat pada tahun 2018, yang menang adalah satu gabungan besar. Di bawah satu gabungan besar, Pakatan Harapan, tapi dalamnya ada pelbagai parti. Ada Bersatu, ada Amanah, ada DP, PKR, mereka bergabung sama. Cuma bezanya sekarang ni, masing-masing dalam platform yang berbeza, telapak berbeza, masing-masing bersedia untuk membentuk kerajaan. Jadi bagi saya, ini adalah satu keputusan yang dibuat bukan saja oleh golongan muda, tetapi juga yang atas pagar, yang tak ada sifat politik kepartian. Pengundi tega pun saya rasa telah melakukan undi protes di beberapa kawasan apabila ada calon digugurkan, ada calon dipindahkan, ada calon baru hadir. Contoh kalau kita ambil P001 Padang Besar, Zahidahan bertanding di situ, calon luar tiba-tiba datang. Jadi itu memberikan impak. Mungkin dalam golongan pengundi tega sendiri tidak mengundi. Sama juga Zahidi Zainal Abidin yang bertanding di situ sebagai calon bebas. Sebelum ni calon UMNO. Dan dia juga adalah penyandang. Tetapi tewas. Tapi berbeza dengan apa yang berlaku di P003 di Arau. Syahidan Kasim bertanding semula atas tiket Perikatan Nasional, boleh menang. Jadi, banyak faktor mempengaruhi pola pengundian. Tak semestinya faktor umur. Mungkin faktor calon, faktor simbol parti, undi protes, isu, semua ni mainkan peranan. Dia dulu lazimnya, bila kita nak tengok pola pengundian ni, kita tengok pada 3 je. Calon, isu dan juga jentera parti. Tapi sekarang ni dah wujud 2 lagi isu besar. Konflik intra-etnik dan juga inter-etnik. Sebab itu kita tengok seminggu ni, banyak sangat isu yang berkaitan dengan ras, perkauman. Dan ini bukan satu yang baru. Sekali lagi, ini adalah susulan daripada yang pernah kita lihat sebelum ini. Dan saya rasa ini juga telah mempengaruhi pola pengundian. Jadi, tak dinafikan faktor umur dalam kalangan golongan muda ini juga telah menyumbang kepada perubahan pola pengundian. Tapi ada banyak faktor lain turut melengkapi ataupun bersifat resiprokal, saling lengkap-lengkapi. Baik, Profesor, kita boleh terima satu lagi soalan daripada rakan-rakan yang berada di talian. Okey, Prof, saya nak tanya, kalau kita lihat tadi pun Prof ada cakap sebelum ni dekat USM sendiri ada melakukan simulasi PRU kan. So saya nak tanyalah, sebelum ini memang kita tahu ada kempen-kempen untuk undi 18 ini, dan mungkin Prof ada melihat kempen yang dilakukan itu adakah berkesan untuk menarik minat mereka mengundi pada PRU 15 yang lalu, dan apakah penambahbaikan yang perlu SPR lakukan untuk bagi memastikan kempen undi 18 ini akan ditambah baik, sebab undi 18 untuk PRU 16 nanti mereka ni sekarang ni baru berumur 13 tahun kan. So macam mana nak bagi memastikan kempen tu sentiasa berterusan? Pada peringkat awal tidak dijangkakan mereka akan keluar mengundi. Kalau jadikan rujukan ataupun nota kaki kepada apa yang berlaku di Johor, apa yang berlaku di Melaka, di Sarawak, peratusan keluar mengundi sangat rendah. Tapi akhirnya kita tengok seolah-olah ramai yang keluar. Mungkin disebabkan oleh cuti yang diberikan panjang
contohnya kepada mahasiswa 5 hari. Kemudian pengangkutan disediakan, kemudahan juga diberikan untuk menggalakkan mereka balik dan mengundi. Itu satu. Yang kedua, mungkin sewaktu kempen, bila dilihat mereka perlu menjalankan tanggungjawab menggalas peranan mereka itu dengan lebih efektif, mereka keluar mengundi. Mungkin sebelum keluar mengundi itu kita tengok seolah-olah lesu, memang tak berminat. Saya sendiri telah mengadakan usaha untuk menjelajah hampir ke semua daerah di negeri Selangor untuk memberikan penerangan tentang undi 18 kepada pelajar, kepada yang berumur dalam sekitar umur 18 hingga 20 ini. Jadi ada yang masih was-was perlu ke keluar, kenapa tidak dia raikan cuti ini untuk dibuat aktiviti lain. Ada yang tidak tahu apa yang berlaku, ada yang tak tahu sudah didaftarkan, ada yang masih tertanya-tanya adakah alamat di kad pengenalan saja boleh diguna pakai untuk mengundi. Jadi banyak perkara yang perlu saya rasakan kita teliti halusi untuk 5 tahun akan datang agar proses permulaan ini, saya rasa permulaan ini agak baik, penambahbaikan secara berterusan boleh dilakukan supaya pemahaman literasi politik ini dapat kita tambah baik dan juga memberikan maksud dan makna kepada mereka supaya menggarap nilai sebenar peranan yang perlu mereka mainkan. Jadi perlu dipertingkatkan secara berterusan. Ia bukan hampir pada pilihan raya baru kita perihalkan pentingnya pilihan raya. Dia harus dimulakan dari awal. Mungkin kita lihat SPR memainkan peranan, tapi bukan SPR saja bertanggungjawab dalam soal ini. Koordinasi pelbagai agensi yang lain, badan bukan kerajaan, badan masyarakat madani, badan-badan pertubuhan, sekolah, sekretariat rukun negara, kelab rukun negara yang ada baik di sekolah ataupun universiti boleh mainkan peranan seperti ini. Dan simulasi secara berterusan perlu dilakukan. Pemimpin saya rasakan boleh hadir, memberikan maksud sebenar peranan yang wajar dimainkan oleh mereka yang berumur 18 kemudian untuk turut serta secara aktif di dalam pilihan raya. Jadi saya rasakan ia tidak boleh dilakukan hanya ketika pilihan raya, ia harus dilakukan secara berterusan. Kedua, ia membabitkan peranan pelbagai pihak. Tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Ia bermula daripada keluarga, ia juga harus dipertingkatkan oleh rakan supaya memberikan pemahaman yang rasional dan praktikal, bukannya emosional. Kita boleh ada ikatan dengan mana-mana politik sekalipun, tetapi kita harus bersifat munasabah, kita harus peka kepada perubahan yang berlaku. Dan apatah lagi golongan muda ini sudah dilihat keterhakisan ikatan kepada politik kepartian. Mereka ini berada atas awangan, boleh berubah pada A, B, C bila-bila masa. Bermakna aktiviti secara berterusan harus dipertingkatkan. Tak kisahlah mereka sokong mana sekalipun, tetapi keluar mengundi itu adalah satu tanggungjawab bukan saja kepada diri mereka, kepada masyarakat, kepada keluarga, tetapi untuk negara. Jadi kalau pemahaman itu dilakukan, ini adalah proses membina negara bangsa. Bagaimana ini juga akhirnya membantu ke arah pelantikan seorang Perdana Menteri dan kemudian diikuti dengan kerajaan yang stabil, kerajaan menentu. Itu penting untuk mereka juga. Jadi saya rasakan informasi maklumat ini harus disampaikan dengan menggunakan pelbagai telapak ataupun pelantar yang ada agar kita tidak mengencat proses pendemokrasian tetapi kita meraihkannya secara bersama. Baik, Prof. Siva, saya rasa itu saja masa yang tersisa. Apapun isu undi 18 ini sebenarnya perlu terus diberi penekanan. Kerana apa? Kerana 5 tahun lagi, iaitu pada PRU 16, pengundi bagi undi 18 ini, pada ketika ini sebenarnya berumur 13 tahun dan rata-rata belum memasuki fasa berfikir secara matang. Jadi golongan ini perlu diberi pendedahan awal dan berterusan agar mereka dapat membuat penilaian dan mengundi dengan bijak apabila tiba masanya nanti. Betul tu Haida, dan seperti apa yang Prof. Siva kongsikan tadi, literasi politik sepatutnya diperkenalkan sejak awal di peringkat sekolah lagi ya. Kerana apabila mereka memahami apa itu kepentingan memilih calon sebagai adun ataupun sebagai ahli parlimen, apa itu fungsi Dewan Rakyat, apa itu fungsi Dewan Negara dan sebagainya. Kerana apabila sudah ada ilmu Haida mengenai perkara itu, ia dapat membantu mereka menilai dengan lebih baik sebelum keluar mengundi nanti.
Baik, terima kasih tidak terhingga kepada Profesor Dr. Siva Pandian kerana sudi bersama kami dan meluangkan masa bersama-sama mengenai kempen Undi 18 yang kami anjurkan ini. Begitu juga peserta webinar kita hari ini. Ya, kerana sudi komitmen anda untuk melihat dan dengar sendiri apa yang dikongsikan oleh Prof. Siva. Betul. Untuk itu, sekian saja. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.